Muka surat 243 ayat 69, sorry. Page 243 ayat yang ke-69 surah Yusuf. Surah Yusuf ayat bawah sekali ayat 69. Okey, 243 ayat 69. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, muka surat 243 ayat 69 ayat bawah sekali. Ayatnya berbunyi walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akhah. Okey, wa dan lamma tatkala ataupun apabila. Ustaz, 68 tu dah buat ke Ustaz? 68 dah ke belum? Belum Ustaz. Saya rasa belum. Oh, belum. Ha. Oh, okey. Saya ingatkan dah 68 dah. Okay, sekejap Okey, baik. Kita start balik ayat 68. Kita start balik ayat 68. Betul lah, 68. Minggu lepas kita bincang tentang masuk ke satu pintu ayat 67. So, ini 68. Wa dan lama tatkala ataupun apabila dakhalu mereka masuk. Dakhalu mereka masuk. Min daripada haisu arah yang. Haisu terjemah dia arah yang. Okey. Amarahum memerintahkan mereka. Amarahum memerintahkan mereka. Siapa mereka kat sini? Adik-beradik Nabi Yusuf. Abuhum oleh ayah mereka. Abuhum oleh ayah mereka. Ma tidaklah. Kana ianya. Terjemah kana ianya. Maksud ianya kat sini ialah masuk daripada pintu yang berbeza-beza. Itu terjemah kana ianya. Ianya kat sini maksudnya masuk daripada pintu yang berbeza-beza. Tidaklah ianya yugni dapat menyelamatkan. Yugni dapat menyelamatkan anhum daripada mereka. Anhum daripada mereka. Minallah daripada Allah. Minallah daripada Allah. Min daripada syai'in sesuatu pun. Syai'in sesuatu pun. Illa melainkan hajatan keinginan. Hajatan keinginan fi dalam. Okey. Nafsi diri Yaqub, Nabi Yaqub lah. Fi dalam nafsi diri Yaqub, Nabi Yaqub. Okey. Qadaha yang dia menyampaikannya. Qadaha yang dia menyampaikannya. Qada tu maksudnya dia tunaikan jugalah. Okey, Puan Izawani tolong terjemahkan. Puan Izawani, ayat pertama kita ayat 68 ni. Puan Izawani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan apabila mereka masuk daripada arah yang memerintahkan mereka oleh ayah mereka, tidaklah ianya dapat menyelamatkan daripada mereka daripada Allah, daripada sesuatu pun melainkan keinginan dalam diri Yakub yang dia menyampaikannya. Okey, Puan Izzah ni boleh tak baca ayat minggu lepas? Puan Izzah ni, ayat 67. Baca kat terjemah biasa pun boleh. Dan dia berkata Ayat lagi, terakhir, ayat 67. Dan dia berkata lagi, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Boleh, Puan Izzah ni tolong baca. Ayat 67 ayat. Dan dia berkata lagi, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Aku dengan nasihatku ini tidak dapat menyelamatkan kamu daripada sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keputusan menetapkan sesuatu, iaitu sebab dan musabab, itu hanyalah milik Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya sahaja orang yang bertawakal berserah diri. Okey, terima kasih Puan Izzah ni. Jadi minggu lepas, kita bincang minggu lepas mengenai perintah Nabi Yakub pada anak-anak dia, nanti masuk ke Mesir, jangan masuk ikut satu pintu sahaja. Masuk ikut pintu yang berbeza-beza. Inilah juga yang diguna zaman sekarang. Orang-orang besar dalam kerajaan, menteri dengan timbalan Perdana Menteri, raja dengan timbalan raja, dia orang takkan jalan sekali, takkan naik kenderaan yang sama. Untuk safety lah. Begitu juga syarikat besar-besar yang ada board of director 4-5 orang, dia orang pun takkan naik satu kenderaan awam ataupun kenderaan sendiri bersama-sama. Dia orang akan berpisah-pisah, berbeza-beza untuk safety lah. Timbul soalan, kenapa masa anak-anak Nabi Yakub ni kali pertama pergi Mesir, jumpa Raja Mesir minta makanan, Nabi Yakub tak pesan pun masuk ke pintu beza-beza, jangan masuk pintu sama. Tapi kali ni, ketika mana mereka ke Mesir daripada Kan'an ke Mesir, Nabi Yakub alaihi salam pesan pada mereka supaya jangan masuk ke pintu yang sama, masuk pintu yang berbeza-beza. Ada dua jawapan. Kenapa masa ni Nabi Yakub suruh, masa kali pertama Nabi Yakub tak suruh? Pertama, sebab masa ni ada Bunyamin. Masa ni bersama-sama mereka ada Bunyamin. Kali pertama pergi dulu Bunyamin tak ada, jadi Nabi Yakub tak kisah sangat. Kali ni ada Bunyamin. Bunyamin adalah anak kesayangan dia yang paling dia sayang. Jadi apa-apa dia risau. Sebab kan ada Bunyamin lah, dia pesan supaya masuk ke pintu yang berbeza-beza, untuk safety. Yang kedua, kenapa Nabi Yakub pesan kali kedua mereka masuk Mesir ni pesan? Sebab telah masyhur di Mesir bahawasanya mereka ni semua datang daripada Kan'an, anak seorang Nabi, dan juga telah tersebar berita mereka yang datang daripada Kan'an ni dapat layanan istimewa daripada raja. Kali pertama mereka datang dulu, orang tak tahu pun mereka ni siapa, dan orang tak tahu pun yang mereka ni akan dilayan special. Kali pertama datang dulu. Sekarang ni, bila mereka datang kali kedua ke Mesir, mereka masuk ke Mesir, orang tahu mereka anak Nabi, pertama. Yang kedua, orang juga tahu, oh dia orang ni lah dulu yang datang kali pertama, Raja Muda Mesir, Raja kita, itu Nabi Yusuf lah. Layan mereka dengan baik. Oleh kerana itulah Nabi Yakub pesan pada mereka kali ni, masuk jangan terlalu menonjol, masuk dengan pintu yang berbeza-beza, supaya kalau mereka terselamat daripada cubaan-cubaan tak baik orang ramai, ataupun sekurang-kurangnya apa dia? Mereka terselamat daripada kena ain. Tahu kena ain? Orang Putih panggil kena ain. Orang Putih panggil ain ni evil eye, panahan mata. Orang Putih panggil ain ni evil eye, panahan mata. Orang tengok dengan niat tak baik, orang tengok dengan pandangan tak baik, okey, akan menyebabkan kebinasaan, akan menyebabkan kemudaratan pada seseorang. Dia untuk mengelakkan kena ain, jangan terlalu menonjol, jangan terlalu menampakkan sangat yang kamu ni ramai-ramai datang anak seorang Nabi. Itu tujuan dia Nabi Yakub pesan pada anak-anak dia. Kemudian, ikhtiar lah ni kan, ikhtiar. Last kali ayat 67, Nabi Yakub kata, kepada Allah lah orang yang bertawakal, berserah diri. Walaupun dah ada ikhtiar, tapi kalau Allah kata tak selamat lah.
Ikhtiar kena buat. Okey, baik. Ayat 68. Ayat kita pertama ini, ayat 68. Allah kata, ketika mana mereka masuk menemui Nabi Yusuf ke Mesir daripada arah yang ayah mereka suruh mereka. Maksudnya mereka masuk daripada pintu gerbang Mesir. Mereka masuk daripada pintu gerbang Mesir berbeza-beza. Dua orang masuk pintu lain, dua orang masuk pintu lain, dua orang masuk pintu lain. Mereka buat sebagaimana yang mereka suruh. Walaupun mereka dah buat sebagaimana yang mereka suruh, tapi mereka tetap tak boleh lari daripada takdir. Mereka tetap tak boleh lari daripada kehendak Allah. Macam kita pesan lah kan, naik motor pakai helmet, naik kereta pakai seat belt, mandi kolam pakai vest, pakai jaket keselamatan pelampung tu. Itu semua pesanan-pesanan yang dipesan. Sebelum naik motor, sebelum naik kereta, pakai seat belt, pakai helmet, sebelum mandi kolam, pakai baju keselamatan tu, yang terapung tu. Baguslah pesanan-pesanan tu. Tapi kalau takdir Allah, matilah juga. Pakai helmet mahal ni, helmet 4,000 sebiji. Memang ada helmet 4,000 sebiji. Pung berlanggar dengan trailer. Helmet 4,000 ke 12,000 ke, mati juga. Naik kereta pakai seat belt, memang baguslah seat beltnya tu. Mau berlanggar dengan lori besar, kemek kereta, mati juga. Naik mandi sungai, pakai dah baju keselamatan tu, baju yang timbul tu. Tapi datang kepala air habis hanyut, mati juga. Tak apalah, bukan maksud saya tak payah ikhtiar. Tapi sebagaimana hebatnya ikhtiar seseorang, tetap tak boleh lari daripada kehendak Allah. Betul Allah kata dalam ayat ni. Bila mana mereka masuk ke Mesir ikut yang ayah mereka suruh. Itu masuk ke pintu berbeza-beza, tetap tak dapat menyelamatkan daripada kehendak Allah. Cuma Nabi Yaakob pun tahu. Allah bagi ilham pada Nabi Yaakob yang sesuatu bakal berlaku pada anak-anak dia. Oleh kerana itulah dia pesan juga supaya berhati-hati. Betul Allah kata, Nabi Yaakob pesan juga pada anak dia supaya berhati-hati. Kerana apa? Dia tahu sesuatu bakal berlaku kepada mereka. Dan Nabi Yaakob pun tahu, kita pun tahu, kalaulah pakai helmet sekalipun, kalaulah pakai seat belt sekalipun, kalaulah pakai baju keselamatan masa mandi sekalipun, kalau nak mati, mati juga. Betul lah. Jadi adakah dengan sebab kita kata orang yang pakai helmet pun mati, pakai seat belt pun mati, adakah dengan sebab sedemikian kita tak perlu nasihat? Tak, masih perlu nasihat supaya berhati-hati, supaya berjaga-jaga. So Nabi Yaakob dia tahu, Allah bagi ilham pada dia. Sebab tu lepas ni Allah kata dia adalah orang yang ada ilmu. Nabi Yaakob ni orang ada ilmu, orang lain tak tahu. Dia tahu. Walaupun dia tahu sesuatu bakal berlaku pada anak-anak dia, dia tetap pesan supaya berhati-hati. Dia tetap pesan supaya berhati-hati. Kita pun samalah. Okey, bukan kita tak tahu naik kereta aksiden mati pun ada. Tapi tetap kena pesan bawa hati-hati, bawa elok-elok, pakai seat belt, ikut undang-undang jalan raya. Pesanan tu kena tetap terus diberikan walaupun takdir Allah dia tidak akan mati, pesanan tu mesti terus diberikan. Okey, seterusnya ayat 68 lagi untuk sahabat-sahabat baru masuk. Ayat 68 sekarang muka surat 243. Dan innahu sesungguhnya dia Nabi Yaakob. Sesungguhnya dia Nabi Yaakob la benar-benar zu ilmin, orang yang mempunyai ilmu. Zu ilmin, orang yang mempunyai ilmu. Zu ni pemilik. Contoh Allah Zul Fadlil Azim, nama Allah. Zul Ilmi, Zul Hilmi, Zul Kifli. Terjemah Zu tu semuanya orang yang memiliki. Plural pada Zu adalah ulu. Ulul Albab, Ulul Amri, itu plural pada Zu. Okay? 5 bagi apa yang, kerana apa yang. 5 kerana apa yang. Allamnahu, kami telah mengajarkan kepadanya. Allamnahu, kami telah mengajarkan kepadanya. Okey. Dan lakinna tetapi aktsara kebanyakan annas manusia la tidak ya'lamun mengetahui. Okey, baik.
Tolong terjemahkan dia. Ammar boleh, Ammar. Ammar Faris. Tolong terjemahkan Ammar Faris. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dia benar-benar memiliki ilmu dengan apa 5 Baik, kerana apa yang? oleh kerana apa yang kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey. Terima kasih Ammar Faris. Allah kata Nabi Yaqub dia ada ilmu. Dia ada ilmu tentang sesuatu perkara yang orang lain tak tahu. Para nabi dia tak tahu future. Para nabi tak tahu future. Tapi bila Allah beritahu, dia jadi tahu. Nabi Muhammad ke, mana-mana nabi lain ke, tak tahu masa depan. Tak tahu apa bakal berlaku esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tak tahu. Tapi bila Allah beritahu, dia jadi tahu. Sama lah juga, Nabi Yaqub, dia tak tahu future. Tapi bila Allah dah bagi tahu pada dia mengetahui yang anak-anak dia akan tertimpa sesuatu. Dia pun tahu berdasarkan cerita anak-anak dia, dilayan-layan macam dengan Raja Muda Mesir. Kemudian Raja minta bawa Bunyamin. Tak ke pelik benda tu? Maka sebagai seorang Nabi, Allah Ta'ala bagi pengetahuan pada dia. Waktu Allah kata dia ada ilmu. Dan ilmu tu kami telah mengajarkan kepada dia. Masa itulah Dan kebanyakan manusia pada masa tu tidak mengetahui kenapa dia suruh masuk ke pintu yang berbeza-beza. Kenapa dia suruh buat gini. Kenapa dia suruh buat gini. Okey? Sama lah juga zaman sekarang. Nabi suruh buat macam tu, Nabi suruh buat macam ni, Nabi suruh macam tu, Nabi suruh macam ni. Zaman sekarang barulah teknologi kaji kenapa Nabi suruh buat macam tu, kenapa Nabi suruh tidur sebelah lambung kanan. Teknologi sekarang baru kaji kenapa. Zaman dulu, wallahu alam lah kan, zaman dulu secara zahirnya kita tahu mereka tak ada teknologi nak kaji kenapa Nabi suruh sisip jari selepas makan, kenapa Nabi suruh tidur sebelah lambung kanan. Zaman dulu mana kita tahu, mana mereka tahu. Jadi sama ada tahu ke tak tahu, buat saja apa yang Nabi suruh buat. Kerana Nabi ada ilmu yang orang lain tak tahu. Nabi ada ilmu, pengetahuan yang orang lain tidak tahu. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Ayat 69. Okey, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang page 243 ayat 69. Dan lama tak sekala, ataupun apabila, dakhalu mereka masuk. Ala menemui Yusuf awa ni terjemah dia dari sudut bahasa menempatkan. Dia Yusuf menempatkan. Ada setengah terjemah dia terjemah peluk. Okey, sebenarnya terjemah peluk tu betul, cuma penutup pada bukan penutup dalam perkataan awal ni Nabi Yusuf letak tempat special untuk Bunyamin, bukan special lah, berasingan pada abang-abang dia lain dan dia peluk Bunyamin. Dua-dua terjemah boleh. Nak terjemah awal, menempatkan pun boleh, memeluk pun boleh. Okey, kalau terjemah Indonesia ni dia peluknya saudara maranya. Dipeluknya Nabi Bunyamin. Kalau kat skrin menempatkan, yes, menempatkan. Okey, tak apa. Ilaihi kepadanya, Nabi Yusuf menempatkan kepadanya, itu kepada diri Nabi Yusuf. Siapa yang dia menempatkan kepada dirinya? Akhahu, saudaranya Bunyamin lah. Akhahu, saudaranya Bunyamin. Qala, dia telah berkata, Nabi Yusuf telah berkata, Ini sesungguhnya aku, okey. Ana akulah, akhuka saudaramu, fa maka la janganlah, tabtais kamu bersedih hati, bi dengan sebab ma apa yang kanu mereka selalu. Mereka ni abang-abang dia, abang-abang Bunyamin ni. Kanu mereka selalu
Ya'malun, kerja, lakukan. Ya'malun, lakukan. Okey, ya'malun, lakukan. Daripada perkataan awa tu kat skrin, daripada perkataan awa, kalau tambah mim kat depan dia jadi ma'wa, tempat berlindung, tempat tinggal. Okey, Tuan Sofi tolong baca. Tuan Sofi ayat 69 ni. Tuan Sofi tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala mereka masuk menemui Yusuf, Nabi Yusuf, dia menempatkan kepadanya saudaranya, yakni Bunyamin. Dia telah berkata, ini sesungguhnya akulah saudaramu. Maka janganlah kamu bersedih hati dengan sebab apa yang mereka selalu lakukan. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Ayat kita tadi 68 dah ada dah, walamma dakhalu, kan? Sekarang walamma dakhalu sekali lagi. Jadi dakhalu kali pertama, mereka masuk kali pertama ayat 68 tadi, masuk pintu gerbang Mesir. Sekarang ni dakhalu yang kali kedua ayat 69 ni, mereka masuk ke istana ataupun istana lah, rumah tempat tinggal Nabi Yusuf. Mereka masuk ke istana Nabi Yusuf ataupun ke tempat tinggal Nabi Yusuf. Okey, gedung yang berisi makanan ke, wallahu alam. Tapi kali pertama masuk Mesir, kali kedua masuk kat sini, masuk ke rumah tempat tinggal Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau ikut ayat ni ringkas sangatlah. Mereka masuk menemui Nabi Yusuf menempatkan adik dia Bunyamin kepada dia, lalu dia kata, aku saudara kamu. Jadi nampak macam simple sangat kan, Masuk-masuk, terus dia menempatkan Bunyamin kat tempat lain, lepas tu dia kata, aku saudara kamu. Baik, ayat Quran beritahu macam tu lah. Dalam tafsir, ada sebahagian terjemah pun dicerita dengan detail. Ada sebahagian terjemah dia cerita. Terjemah bahasa Melayu, ada sebahagian dia cerita detail. Baik, ni saya ambil yang dalam tafsir Hasyiah Sawi. Ketika mana mereka masuk, mereka pun jumpa Nabi Yusuf. Ke istana Nabi Yusuf, mereka kata, wahai raja, inilah adik kami yang kamu suruh bawa tu. Kami telah bawa dia sebagaimana yang kamu minta. Maka Nabi Yusuf kata, ahsantum wa asabtum, satajiduna dzalika indi. Kamu telah buat baik, kamu telah tunai janji, dan kamu akan mendapati apa yang aku janji, aku akan bagi pada kamu. Dia janji nak bagi timbangan makanan gandum dengan sempurna, kan? Kemudian Nabi Yusuf AS bagi tempat special bagi mereka semua. Nabi Yusuf memuliakan mereka. Okey, Nabi Yusuf layan mereka dengan baik. Kemudian Nabi Yusuf AS, sebab tu mereka tak tahulah yang tu Yusuf adik mereka, kan? Maka Nabi Yusuf AS menjamu mereka makan. Satu hidangan besar disediakan untuk dua orang. Maksudnya mereka masa datang berapa orang? 11 orang. Dan mereka datang kali kedua ni berapa orang? 11 orang. Kali pertama mereka datang dulu 10 orang daripada Kanaan ke Mesir. Sekarang mereka datang 11 orang lah sebab bawa Bunyamin. Maka Nabi Yusuf AS siapkan untuk mereka berapa hidangan? 6 hidangan. Jadi satu hidangan duduk 2 orang. Maka dah duduk 2 orang, tinggallah seorang tak ada teman. Siapa dia? Bunyamin. Ni tahap dengki teruk ni, dah tua-tua pun masih lagi memilih adik-beradik. Ni tahap dengki teruk ni, dah tua-tua pun masih lagi tak nak duduk makan dengan Bunyamin. Maka Bunyamin duduk seorang-seorang, dia pun sedih mengalir keluar air mata. Lalu Bunyamin kata, kalaulah abang aku Yusuf masih ada, mesti dia duduk bersama-sama dengan aku. Sedih kan cerita ni? Ni kalau buat TV3 punya cerita pukul 7 ni, sedih ni, ramai tak sembahyang maghrib sebab cerita sedih ni. Jadi Bunyamin kata, kalaulah Yusuf abang aku masih ada, mesti dia akan duduk bersama aku. Maka Nabi Yusuf pun buat tanya pada mereka semua. Ni kenapa tinggal seorang je ni? Kenapa yang lain ada pasangan, partner, dua, kenapa dia tinggal seorang je ni? Maka abang-abang dia pun jawab, dulu dia ada abang seorang tapi dah mati. Okey, bayangkan dia cakap macam tu. Kemudian Nabi Yusuf pun cakap pada mereka, tak apalah kalau macam tu, biar aku duduk makan dengan dia. Maka Nabi Yusuf pun makanlah bersama dengan Bunyamin. Hidangan yang satu tadi, dia pun makan sama-sama. Masuk waktu malam, Nabi Yusuf pun menyiapkan tempat tidur untuk mereka. Satu bilik, ada satu tilam besar untuk 2 orang. Dia macam biasalah, abang-abang ni yang tak suka Bunyamin ni, semua dah ada partner masing-masing, 2 orang. Tinggallah Bunyamin seorang-seorang. Maka Nabi Yusuf kata, oleh kerana dia berseorangannya, biarlah dia tidur sekali dengan aku.
sama tilam sama tempat tidur dengan aku. Maka Bunyamin pun bangun, Yusuf pun bawa ke bilik dia. Maka Yusuf pun mula peluk Bunyamin. Dan Nabi Yusuf dapat cium bau ayahnya daripada pakaian Bunyamin. Daripada malam sampai pagi, dia seronok menghidu bau Bunyamin kerana dia teringat bau ayah dia. Sedih ni nak berpisah dengan ayah ni, insyaAllah. Ketika mana esok pagi, Nabi Yusuf kata pada mereka, aku tengok lelaki ni, si seorang ni, apa adik kamu seorang ni, duduk seorang je sokmo. Tak ada siapa-siapa pun bersama yang duduk dengan dia. Kalau macam tu, biar dia duduk dengan aku lah. Biar dia duduk dengan aku, biar dia makan dengan aku. Okay. Kemudian, Nabi Yusuf AS pun makanlah seumur dengan Bunyamin. Okay. Ke mana-mana dengan Bunyamin dalam sehari dua ni lah. Maka anak sulung ataupun anak kedua Nabi Yaqub, Rubil nama dia, dia kata, tak pernah tengok lagi ada orang baik dengan Bunyamin macam ni. Tak pernah tengok lagi ada orang yang nak berbaik dengan Bunyamin macam ni. Sebab sebelum ni dalam hidup dia, ramai orang tak suka dia, termasuk abang-abang dia. Tiba-tiba kat sini nampak ada orang baik lain macam dengan dia. Ni Rubil kata. Kemudian ketika mana malam hari yang kedua, Nabi Yusuf duduk berdua saja dengan Bunyamin. Nabi Yusuf kata pada Bunyamin, Mas muka, siapa nama kamu? Dia pun jawab, Bunyamin. Kamu ada anak tak? Kamu ada anak tak? Nabi Yusuf tanya Bunyamin lah. Maka Bunyamin kata 10 orang anak lelaki. Maksudnya kalau dia dah 10 orang anak lelaki, umur dia berapa masa tu Bunyamin? Dah tua lah kita kata kan, 10 orang anak lelaki. Abang-abang dia dah tua, lagi tua pada dia pun sama. Hati busuk lagi, tak nak duduk dengan dia kan. Kemudian Nabi Yusuf tanya soalan, kamu ada tak adik-beradik seibu? Kenapa tak tanya seayah? Sebab Nabi Yusuf dah tahu dah sebelum ni, daripada pertanyaan Nabi Yusuf pada abang-abang dia, adik-beradik seayah berapa, seibu berapa. Dan Nabi Yusuf tanya Bunyamin, kamu ada tak adik-beradik seibu? Bunyamin jawab, dulu aku ada abang seorang, seibu. Dengan akulah, abang adik-beradik seibu dengan aku, tapi telah mati. Dan Nabi Yusuf tanya dia soalan. Ni bagus ni. Ni kalau buat cerita TV3 ni, pukul 7 memang jadi. Nabi Yusuf tanya dia soalan. Nak tak kalau aku ganti tempat abang kamu yang dah mati tu, aku ganti tempat dia? Nabi Yusuf tanya Bunyamin, kamu nak tak kalau aku ganti tempat abang kamu yang dah mati? Maka Bunyamin jawab, siapa tak nak kalau ada abang baik macam kamu, wahai raja? Siapa tak nak kalau ada abang yang baik macam kamu, wahai raja? Wah, sedih cerita ni kan? Okey, tetapi nak macam mana? Kamu bukan anak Yaqub, kamu bukan anak Rahil. Rachel lah. Siapa tak nak kalau ada abang macam kamu? Ni Bunyamin kata kat Nabi Yusuf. Dia tak tahu masa tu abang dia. Tapi nak macam mana? Takdir Allah. Kamu bukan dilahirkan oleh Nabi Yaqub. Kamu bukan dilahirkan oleh Rahim. Maka Nabi Yusuf nangis. Nabi Yusuf nangis. Sedih dengar kata-kata adik dia. Dia pun bangun, dia peluk Bunyamin sungguh-sungguh. Dia kata, ini anak akhuka. Akulah sebenarnya abang kamu. InsyaAllah. Ni power ni. Kalau buat cerita TV3 ni memang padu cerita ni. Nangis habis orang pukul 7 sampai tak sembahyang maghrib. Akulah saudara kamu. Ka'ab bin Ahbar kata, Ka'ab bin Ahbar ni salah seorang Yahudi masuk Islam. Dialah salah seorang yang banyak bawa riwayat Israel dalam agama Islam lah kan. Dia kata, ketika mana Nabi Yusuf kata kat Bunyamin, akulah saudara kamu. Akulah abang kamu sebenarnya. Bunyamin nangis lalu kata, aku tak nak berpisah dengan kamu. Aku nak duduk sini, tak nak pisah dengan kamu. Nabi Yusuf kata, kamu pun tahu yang ayah kamu terlalu risaukan aku. Jadi kalau aku tahan kamu bersama aku, bertambahlah kerisauan dia. Okay? Tapi tak apa. Aku akan buat kamu dapat tinggal kat istana aku ni dengan satu hailah yang aku rancang sendiri. Okay? Tapi tak apa. Aku akan buat kamu dapat tinggal ke istana aku. Kalau tiba-tiba Yusuf tahan macam tu saja Bunyamin tanpa sebab, lagi sedihlah ayah dia kan? Tapi Nabi Yusuf kata tak apa. Minta tolong miutkan boleh Ammar tolong miutkan boleh Ammar, sebab dia bunyi lain sikit lah Ammar tolong miutkan. Okay, baik. Jadi Nabi Yusuf kata tak apa, aku akan buat satu helah untuk buat kamu buat tinggal dengan aku. Dan aku minta izin, aku akan menuduh kamu dengan satu tuduhan yang tak terpuji. Maksudnya Nabi Yusuf lepas ni nak tuduh Bunyamin mencuri. Aku minta izin, aku akan menisbahkan kamu dengan satu perbuatan yang tidak terpuji.
Bunyamin kata apa? Aku tak peduli, buatlah apa kau nak buat. Wahai abang, tak peduli aku, tak kisah pun, buatlah apa nak buat. Yang penting, aku tidak mahu berpisah lagi dengan kamu. Okay, maka Nabi Yusuf kata, aku akan sembunyikan aku punya piala. Piala tu maksudnya bekas yang digunakan untuk timbang gandum. Cupak ke gantang ke piala tu. Aku akan sembunyikan piala tu dalam beg kamu dan aku akan tuduh kamu mencuri. Okey, supaya kamu tertahan kat negara ni. Maka Bunyamin kata pada Yusuf, buatlah apa kamu nak buat. Aku sedia menerima apa saja, yang penting aku dapat bersama-sama dengan kamu. Okey, itulah cerita dia daripada ayat 69 ni. Sebab kalau kita baca terjemah semata-mata, ringkas sangat. Mereka masuk menemui Nabi Yusuf. Nabi Yusuf letak Bunyamin, sediakan tempat khas untuk Bunyamin. Lalu dia kata, akulah saudara kamu. Janganlah kamu bersedih terhadap apa yang mereka lakukan terhadap kamu. Okey, jadi cerita dia dalam tafsir begitulah. Okey. Okey, baik. Saya terus ayat 70. Muka surat 244 ayat 70. Maka lama tak sekala ataupun apabila jahazahum, dia mempersiapkan mereka. Jahazahum, dia Yusuf mempersiapkan mereka dengan jahazihim, bekalan-bekalan makanan mereka. Jahazihim, bekalan-bekalan makanan mereka. Ja'ala, dia meletakkan. Jahazihim, terjemah dia bekalan-bekalan mereka. Ja'ala, dia meletakkan. Dia Yusuf lah, meletakkan siqayah, piala. Terjemah siqayah, piala. Piala tu kita jangan faham piala anak kita dapat sukan tu. Piala ni maksudnya bekas yang digunakan macam piala. Bukan macam piala lah, memang bentuk piala untuk timbang gandum. Okay, kalau kita sekarang bekas cupak ke, bekas gantang, tapi bekas tu bukan daripada emas lah. Kalau kita punya bekas gantang, bekas cupak daripada tin je kan. Tin, buluh tu tempat kita. Ni diraja punya alat penimbang, pakai gantang, pakai cupak ni. Guna emas lah, bekas tu daripada emas. Waktu kalau bekas piala ni bekas daripada tin, buluh macam tempat kita, kalau dituduh mencuri tak kisah mana pun, tak ada nampak besar sangat. Buat daripada emas. Okey. Kita terjemah golden bowl. Siqayah kita terjemah piala. Kalau kat skrin dia terjemah apa? Tuan Safi? Bijana. Bijana minuman diraja. Bijana minuman diraja. Tu terjemah kat skrin lah. Siqayah bijana minuman diraja. Bekas minum. Okay, sebenarnya siqayah ni bukan bekas minum. Dia bekas untuk timbang gandum. Okey. Pelik lah kan tiba-tiba ambil caruan minum letak dalam gandum. Ni bekas timbang gandum tu. Alat digunakan untuk timbang gandum. Okey. Fi dalam rohli akhihi. Rohli beg. Terjemah rohli tu beg. 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 Akhihi saudaranya Bunyamin. Okey. Sebab kalau terjemah diletakkan dalam kenderaan. Kat skrin kenderaan. Nampak sangat lah. Bila letak dalam kenderaan tak nampak pun. Tak kat unta. Sangkut kat mana-mana badan unta. Golden bowl tu. Tak nampak sangat mencurinya. Ni kat sini beg dia maksudnya beg yang berisi gandum tu sumbat golden bowl dalam. Summa kemudian Azana menyeru. Azana telah menyeru. Muazzinun seorang penyeru. Bukan muazzin kat sini terjemah dia muazzin. Ya, muazzin dalam bahasa Arab tu kita punya tukang azan. Inilah je dia muazzin. Cuma kat sini menyeru benda lain lah. Muazzin yang sepanggil azan 5 kali sehari tu inilah lafaz dia. Telah menyeru seorang penyeru, ayyatuha wahai al-air qafilah. Terjemah karavan. Al-air ni adalah kafilah yang naik unta. Tu al-air kafilah yang datang naik unta. Wahai kafilah, innakum sesungguhnya kamu la benar-benar sariqun, orang-orang yang mencuri. Sariqun, orang-orang yang mencuri. Puan Ira tolong terjemahkan. Puan Ira ayat 70 ni. Maka apabila dia mempersiapkan mereka dengan bekalan-bekalan makanan mereka, dia meletakkan
piala dalam beg saudaranya. Kemudian telah menyeru seorang penyeru, wahai kafilah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang mencuri. Okey, terima kasih. Ketika mana dah berlalu 2-3 hari, jauh ni perjalanan dalam tafsir Al-Azhar tulis, daripada Kan'an ke Mesir ni, zaman tu perjalanan 8 hari. 8 hari perjalanan. Okey, jauh lah kan. Jadi setelah siap isi gandum dalam beg masing-masing, dalam 11 beg untuk 11 unta. 11 beg untuk 11 unta. Dah siap, mereka nak berlepas, maka Nabi Yusuf AS memerintahkan salah seorang pekerja-pekerja istana dia untuk meletakkan piala. Piala iaitu bekas yang digunakan untuk timbang gandum ni. Itu maksud piala kat situ. Sok bekas gantang. Okey, kecil lah kan bekas gantang, bukan beldi besar sangat. Sok bekas gantang, segantang untuk berat segantang gandum. Satu gantang 4 sok. Satu gantang 4 sok. Okey, orang yang tak puasa kena tak ganti puasa, dia kena bayar fidyah. Okey, satu hari satu gantang. Satu cupak. Dia kalau RM2 sehari. Okey. Jadi satu gantang 4 cupak. 4 cupak. Jadi bekas untuk letak 4 cupak tak besar mana pun bekas tu, bekas emas tu. Ada pendapat mengatakan bekas tu daripada besi biasa, cuma ada salut-salut emas. Disalut-salut dengan emas. Berhargalah. Kalau tin biasa, kalau buluh biasa, orang curi tak kisah pun, buat baru. Ni tak, sebab ada salut emas ataupun bekas tu sendiri daripada emas. Dia pun sembunyikan dalam beg adik dia Bunyamin. Ketika mana mereka berlepas keluar daripada istana Nabi Yusuf, ketika mana mereka berlepas keluar daripada istana Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf AS suruh pekerja dia ni tadi memanggil mereka balik. Mereka dah keluar daripada kawasan istana, dah mula berjalan. Okey. Kemudian mereka di tempat yang sekira-kira mereka dah tak nampak Yusuf dah tak nampak mereka. Tetamu kita keluar, kita dah tak nampak dia tak nampak kita. Okey, kira macam dah berpisah lah tu. Kemudian datanglah pekerja salah seorang Nabi Yusuf ni, salah seorang pekerja dia mengatakan, wahai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Okey? Baik. Seterusnya, apa kata mereka bila mereka dituduh mencuri? Apa kata adik-beradik Nabi Yusuf ni, abang-abang dia, bila mana mereka dituduh mencuri? Qalu, terjemah dia, mereka terus berkata. Sebab, kenapa kita terjemah terus? Sebab lepas tafqiduna, tidak ada wa, tidak ada fa. Orang tuduh kita mencuri, takkan nak diam, cari idea kan, nak jawab apa. Terus je mereka jawab, qalu, mereka berkata, qalu, mereka berkata, maafkan saya, ayat 71, qalu, mereka berkata, wa, sedangkan, ataupun sedang, aqbalu, mereka mengadap. Abang-abang ni lah mengadap alaihim, kepada mereka, itu kepada pekerja-pekerja Nabi Yusuf, kepada staf-staf istana ni lah. Okey, mereka mengadap kepada mereka mengadap alaihim, kepada mereka, kepada pekerja-pekerja Nabi Yusuf, maza, apakah yang, okey, tafqidun, kamu kehilangan. Faqada tu tak ada. Tafqidun, kamu kehilangan. Tu word by word. Kalau kita terjemah mudah bahasa Melayu, kamu hilang apa? Okey, kamu hilang apa? Okey. Tolong sambung satu ayat lagi bagi kita terjemah pula. Qalu, mereka berkata, nafqidu, kami kehilangan. Okey. Suwa'a ni kita terjemah. Kat sini terjemah piala pula. Piala raja. Suwa'a, piala milik raja. Tuan-tuan dan puan-puan, lafaz suwa'a tu, Tuan Safi tolong merahkan lafaz suwa'a. Suwa'a tu dalam bahasa Arab, dia plural kepada lafaz so'. So' ni satu gantang bahasa Arab. Jadi suwa'a gantang-gantang.
Kerana apa lah bekas tu dipanggil su'a? Kerana bekas tu digunakan untuk timbang bergantang-gantang makanan. Kita beras lah kan, zaman tu gandum. Su'a terjemah piala. Piala Al-Malik milik raja. Al-Malik milik raja. Wa dan li bagi ataupun untuk man siapa yang okey, ja'a dapat membawa okey, bihi dengannya, dengan piala raja tadi. Okey, sebut piala tu sebab bahasa kita jarang guna piala. Jangan kita, bahasa kita boleh sebut piala yang nak kita dapat tu lah masa hari sukan. Okey, piala kat sini maksudnya bekas digunakan untuk timbang gandum. Siapa yang dapat mendatangkan dengannya, dalam braket tulis akan memperoleh, okey, himlu ba'ir, ganjaran sepenuh unta. Maksud ganjaran sepenuh unta tu muatan seekor unta. Mungkin dapat 50 kilo ke 60 kilo gandum tambahan ke. Okey, ganjaran sepenuh unta. Himlu tu pikul, ba'ir tu unta yang pikul barang. Wa dan ana aku. Ni kata-kata pekerja ni lah, pekerja Nabi Yusuf ni, staf Nabi Yusuf ni. Aku bihi dengannya, dengan sepenuh unta gandum hadiah tu, ganjaran tu, Zaim penjamin. Terjemah Zaim penjamin. Aku jamin aku akan bagi ganjaran sepenuh unta tersebut. Okey, Puan Asmah tolong terjemahkan. Puan Asmah, ayat 71-72 ni. Puan Asmah tolong terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka terus berkata sedangkan mereka menghadap kepada mereka pekerja-pekerja Nabi Yusuf, apakah yang kamu kehilangan? Mereka berkata, kami kehilangan piala milik raja, dan bagi siapa yang dapat membawa dengannya akan memperoleh ganjaran sepenuh unta, dan aku dengannya penjamin. Okey, terima kasih Puan Asmah. Ketika mana mereka dituduh mencuri, abang-abang Nabi Yusuf ni dituduh mencuri, termasuk Bunyamin sekali, mereka terus tanya, apa yang barang kamu hilang tu? Kamu tuduh kami curi. Apa barang kamu hilang tu? Kamu tuduh kami curi. Dia orang pun tak tahu yang dalam beg Bunyamin ada piala diraja tersebut. Maka pekerja-pekerja Nabi Yusuf ni tahulah. Maksudnya trik Nabi Yusuf ni, bukan trik lah, kita kata hailah perancangan Nabi Yusuf ni, mereka semua dah tahu. Mereka pun jawab, kami kehilangan piala-piala milik raja. Kami hilang piala milik raja. Lepas kami timbang-timbang untuk kamu, tak ada. Jadi kami punya berat sangkaan kamulah mencurinya. Piala yang ada saluk emas tu kamulah mencurinya. Dan siapa yang dapat jumpa piala tu, bawa balik datang ke aku, piala tu, dia akan dapat ganjaran sepenuh muatan unta gandum. 50 kilo lagi lah, kalau berat 50 kilo. Dan aku jamin, dia pasti akan dapat. Sebagaimana aku ni tukang bagi gandum pada kamu, tukang isi gandum pada kamu, disebabkan piala tu hilang, lepas ni susahlah kami nak menyukat timbangan lagi. Dan kami kena jawab kat raja lah bila barang tu hilang. Jadi kalau kamu dapat bawa piala tu pada kami akan bagi siapa yang bawa piala tu akan dapat ganjaran gandum sepenuh muatan seekor unta. Okey, ni offer mereka lah. Mereka yang confident, abang-abang Nabi Yusuf yang confident, overconfident, mereka tak ambil, mereka tak curi, apa mereka jawab? Ayat 373, sambung. Qalu mereka berkata, Tallahi demi Allah. Okey. Laqad demi sesungguhnya, Alimtum kamu telah mengetahui, ma tidaklah Jikna kami datang li untuk nufsida membuat kerosakan. Okey.
Fil ar di bumi Mesir ni lah. Fil ar di bumi Mesir. Wa dan ma tidaklah kunna kami sariqin pernah mencuri. Sariqin pernah mencuri. Dia dalam bahasa Arab, kalau penafian tu digunakan lafaz verb. Contoh dia kata ma saraqna. Okey, kami tidak pernah mencuri. Didatangkan dengan lafaz verb. Penafian tu mungkin penafian hari ini. Hari ini kami tak pernah mencuri. Ma saraqna. Tapi kalau dia guna ma kunna sariqin, kami tak pernah mencuri. Sariqin maksudnya kami memang tak ada rekod pernah mencuri langsung. Itu maksud kunna sariqin. Okey. Penggunaan lafaz isim dengan penggunaan lafaz verb dalam bahasa Arab memberi makna apa dia? Benda tu selalu. Okey, tak apa, kita terjemah dulu nanti saya terangkan. Tolong terjemahkan dia, Puan Norziana boleh? Puan Norziana ayat 73 ni. Boleh Puan Norziana? Tolong terjemahkan Puan Norziana ayat 73. Dekat skrin ya Ustaz? Boleh kat skrin, boleh kat Quran Puan pun boleh, mana-mana tak kisah, boleh je. Boleh Puan Norziana? Boleh. Sekejap Ustaz. Ayat 73. Ya, 73 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahawa kami datang bukan untuk membuat kerosakan di negeri ini dan kami bukanlah pencuri. Okey. Terima kasih Puan Norziana. Mereka berkata, tak ada cek dulu, tak ada nak semak-semak dulu, tak ada nak periksa sebaik-baik dulu. Mereka cakap dengan penuh yakin. Demi Allah, mereka cakap, abang-abang Nabi Yusuf, kamu mengetahui kami datang bukan untuk buat kerosakan. Sebab apa? Kami datang sebab nak tunaikan perintah raja muda kamu. Suruh kami bawa adik kami bawa. Dan kami datang semata-mata nak beli gandum. Kami datang semata-mata nak beli gandum kat bumi Mesir ni. Dan kami tak pernah mencuri. Mereka jawab macam ni, alimtum, kamu telah mengetahui. Kenapa mereka jawab macam tu? Kamu telah mengetahui. Kita kalau orang tak kenal, takkan kita cakap, awak takkan tak tahu saya ni ustaz. Kalau orang tu tahu, tak apa. Kalau orang tu tak tahu, awak takkan tak tahu saya ni tak pernah mencuri. Mana orang tu tahu? Jadi mereka berani cakap macam ni pada kerja-pekerja Nabi Yusuf sebab selama 2-3 hari mereka duduk kat istana Nabi Yusuf ni, pekerja-pekerja tu melihat ketekunan mereka dalam ibadat tu satu. Mereka dapat melihat kejujuran mereka sehingga kan mereka ni abang-abang Nabi Yusuf ni, bagus tak bagus ni dalam tafsiran ni ketika mana di loading, ketika mana tengah loading gandum dalam muatan unta mereka, mereka tutup mulut unta mereka. Apa tujuan tutup mulut? Masa loading gandum atas belakang unta ni, mereka ni abang-abang Nabi Yusuf ni punya jujur. Mereka tutup mulut unta. Apa tujuan dia, Tuan Sofi? Amar, apa tujuan dia? Supaya unta tu tak termakan debu gandum Ustaz. Yes, tepat sekali. Jujur tak jujur orang ni, abang-abang Nabi Yusuf ni, jujur tak jujur mereka, masa mereka isi makanan, tengah loading makanan, bawa unta untuk loading makanan, buah atas belakang unta tu, mereka tutup mulut unta. Supaya unta tu tak ada ambil free gift. Unta bukannya tahu halal haram. Ada makanan depan mata dia, depan muka dia, takkan dia nak tanya, boleh makan ke tak boleh makan? Unta kan, datang. Dia makan je lah. Dia abang-abang dia ni punya jujur, punya amanah, punya jujur dalam bab ni. Mereka tutup mulut unta mereka. Supaya apa? Supaya unta tak ambil satu pun benda yang bukan hak mereka. Macam ni punya jujur tuan-tuan dan puan-puan. Jadi orang macam perbuatan-perbuatan mereka ni dilihat oleh pekerja-pekerja Nabi Yusuf.
Waktu mereka kata, kamu pun mengetahui yang kami datang sikit pun tak ada niat nak buat kacau, tak ada sikit pun tak ada niat nak mencuri, dan kami bukanlah orang-orang yang mencuri. Hebat ni, hebat tak? Hari ni banyaklah kita dengar cerita orang-orang yang photostat anak sekolah kat office pejabat, kat pejabat, kat guna barang-barang office dia. Dia photostat buku sekolah anak dia, tapi dia gunalah mesin photostat office. Guna mesin photostat tu okey lagi. Kertas milik office, ambil pen milik office, okey. Stationery kan. Sebab tu ada setengah-setengah office ni dia berkira bak pen ni. Berkira sangat bak pen, berkira sangat bak liquid paper lah, macam-macam. Pen semua berkira. Kenapa berkira? Setengah-setengah office ni. Okey, termasuklah bank-bank pun sama. Okey, pen kira, liquid paper pun nak kira, selotip pun nak kira. Kenapa kalau tak berkira? Tahu Sofi? Okey. Bank besar-besar pun dia beli pen. Mana-mana staff dia nak ambil pen baru, kena bawa pen lama yang habis dakwat tu, baru dapat pen baru. Kalau tak boleh dapat pen baru. Sebab apa tahu Sofi? Sofi buat macam tu? Satu sebab kos kepada company tu, Ustaz. Yes. Kedua sebab ia merupakan hak company dah, Ustaz. ya, hak company. Kalau tak seronok lah staff hari-hari dapat pen free. Guna hilang. Tak boleh hilang, bawa balik rumah bagi anak buat kerja sekolah. Contohlah. Tak jujur lah maksudnya. Tak jujur lah. Salah pekerja tu sendirilah. Ambil barang office, photostat buku sekolah anak kat office. Kalau minta izin, bos bagi, guna tak apalah. Dia tak buat macam tempat dia sendiri. Okay. Sebab tu setengah-setengah office tu kadang-kadang dalam setahun, kos untuk alat tulis, stationery lah dia panggil. Dia 2,000, 3,000. Padahal staff tak dapat 10 orang pun, contohlah. Tapi barang-barang untuk benda-benda tu dekat 3,000, 2,000 setahun. Kenapa? Jenis pen 2 hari hilang, di seminggu hilang. Bukan salah office tu, salah pekerja tu yang tak telus. Ada benda hak dia bukan. Benda yang bukan hak dia ambil bawa balik. Tak boleh. Apa hukum dia? Haram lah. Ambil hak office bukan dia punya. Melainkan dia minta izin. Bos, saya nak kertas sikit boleh? Nak photostat kerja sekolah anak lah 5-6 line. Bos kata, ambil lah kertas banyak tak guna-gunalah perhabis, rosak macam tu je kertas lah contoh. Tak apalah. Ini tak main ambil macam tu saja. Kejujuran tu penting lah. Kejujuran tu penting. Jadi abang-abang mereka ni, abang-abang Nabi Yusuf ni tutup mulut masa nak isi gandum di belakang muka mereka. Dalam bahasa Arab, bila didatangkan sesuatu lafaz menggunakan verb. Verb ni dalam bahasa Arab perbuatan lah, dan mesti kena ada tempoh masa. Contoh kat skrin ayat 77. Tuan Sofi, boleh tak bawa sikit ayat 77? Ada perkataan yasriq dengan saraqa. Bahasa Arab punya, bukan yang bahasa Melayu. Bahasa Arab punya. Ayat 77 kan? Okey, nampak ada saraqa tu, merah kan boleh? Atas sikit. Yang ayat Quran tu, Tuan Sofi, bukan terjemah ayat Quran tu. Lagi kanan lagi. Saraqa. Lagi sikit. Okey, saraqa. Atas dia ada yasriq. Sebelum tu sikit ada yasriq. Baris atas dia. Yasriq. Okey, baik. Nampak sariqin, saraqa, yasriq. Ni semua terjemah mencuri. Cuma sariqin yang 73 ni adalah isim. Nouns. Kami tidaklah orang-orang yang mencuri. Nouns. Bila sebut nouns, dia cerita tentang orang yang buat. Dia tak cerita benda tu telah berlaku ke, sedang berlaku ke, akan berlaku ke, tak cerita. Dia sebut tentang orang yang buat. Adapun yasriq dengan saraqa dalam bahasa Arab dipanggil verb. Kenapa? Dia cerita tentang orang yang buat dan ada tempoh masa dia. Yasriq sedang mencuri ataupun akan mencuri. Saraqa telah mencuri. Itu panggil verb. Dalam bahasa Arab, bila didatangkan sesuatu perkataan dengan verb, dia memberi makna ada masa tertentu, tempoh tertentu. Kalau orang tu kata ma saraktu, saya tidak mencuri. Dia mungkin menafikan semalam dia tak curi, kemarin dia tak curi. Tapi tahun lepas dia pernah mencuri, 2 tahun lepas dia pernah mencuri, 3 tahun lepas dia pernah mencuri. Okey. Tapi kalau dia nafikan sarikin, maksudnya apa? Kami tak pernah mencuri. Sebab tu dalam bab mencuri ni, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang curi sekali dua,
susah kita nak jatuhkan hukuman hudud pada dia lah, susah. Kebiasaannya orang yang sokmo mencuri ni, orang yang sokmo mencuri ni, dia gunakan lafaz nouns untuk dia. Contoh, tengok surah Al-Ma'idah. Tolong baca dia, Puan Zanaria boleh, surah Al-Ma'idah. Ustaz. Didatangkan lafaz as-sariqu was-sariqatu. Kenapa datang lafaz as-sariqu was-sariqatu? Untuk tunjuk dia orang ni semua mencuri lah. Sebab tu senang kena potong tangan ni. Bukan sekali dua. Muka surat 114. Muka surat 114 ayat 38. Tuan Safi kalau buka boleh tak? Ayat 38 tu. Muka surat 114. Yes. Was-sariqu was-sariqatu. Tolong terjemahkan dia, Puan Zanaria. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Juga sebagai satu hukuman pencegah dari Allah, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sorry, itu 7. Betul lah. Betul lah. Betul ha. Betul lah. Lagi Maha Bijaksana. Okay, tengok kat skrin. As-sariqu dengan as-sariqatu. Allah guna lafaz as-sariqu dengan as-sariqatu untuk tunjuk apa dia? Mereka ni memang jenis kuat zina. Curi lah. Bukan kali pertama curi. Bukan kali kedua curi. Dah banyak kali mencuri. Sebab tu kena tangkap potong tangan tu. Maksudnya mereka bersifat dengan sifat pencuri. Kalau sekali mencuri, 2 kali mencuri, orang tak panggil mencuri lagi. Ni memang dah 5 kali kena tangkap kes mencuri. 10 kali kena tangkap kes mencuri. Layak kena potong tangan. Nampak? Tu beza bila guna lafaz nouns dengan guna lafaz verb. Okey, jelas bab tu? Jelas bab tu. Okey, buka balik muka surat kita sekarang. Abang-abang mereka ni, mereka ayat kita sekarang, ayat 73 ni, mereka kata, abang mereka kata apa? Wa ma kunna sariqin. Kami tak pernah ada rekod mencuri pun sebelum ni. Bukan masa datang ke Mesir ni je kami tak mencuri. Sebelum ni pun kami tak pernah ada rekod mencuri. Bagaimana kamu boleh tuduh kami mencuri? Ni jawapan mereka pada orang yang tuduh mereka mencuri. Okey, baik. Seterusnya ayat 74. Seterusnya ayat 74. Qalu, mereka berkata. Siapa mereka ni? Pekerja-pekerja istana Nabi Yusuf lah. Qalu, mereka berkata, fa maka apakah jazauhu balasannya? Jazauhu balasannya. Apa balasan dia? Apa imbalan dia? Jika kuntum kamu semua kazibin berdusta. Qalu, kita teruskan lagi ya. Qalu, mereka berkata. Siapa mereka ni? Abang-abang Nabi Yusuf. Mereka berkata, jazauhu balasannya ialah, terjemah dalam braket, balasannya ialah man siapa yang wujida didapati fi dalam ia tu maksudnya piala tadi, fi dalam rahlihi bagnya, okey, rahlihi bagnya, fa maka huwa dialah, okey, jazau ganjarannya, okey, terjemah jazau ganjarannya. Kazalika, seperti itulah, najzi, kami membalas, az-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim, Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Muhammad Syahril, yuk terjemahkan boleh Tuan Haji Syahril, tolong terjemahkan. Ustaz, saya kena baca Ustaz tadi. Boleh. Tak nampak terkeluar tadi Tuan Haji Syahril. Terkeluar ya? Ya. 75 ayat. 2 ayat. 74 75. 74 dengan 75. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata,
tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta? Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam kurungannya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim. Dalam apa tu Haji Syarif? Dalam kurungannya? Karung kot? Karungnya barang yang hilang. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Syarif. Jadi pekerja-pekerja Nabi Yusuf ni, tanyalah adik-beradik Nabi Yusuf ni. Baik, apa balasannya kalau kamu tipu? Maksudnya kalau kami cek dalam beg kamu ada barang tu. Mereka pun jawab dengan penuh confident sebab mereka yakin mereka tak curi. Mereka kata apa? Balasan dia, siapa yang didapati dalam beg tu ada barang yang hilang tu, maka dialah balasan. Maksudnya boleh ambil dia, jadikan hamba, jadikan pekerja kat istana ni. Jadi kuli. Dia akan ditangkap dan dia akan dijadikan hamba abdi, dia akan jadi milik kepada owner barang yang hilang. Nampak? Mereka kata, kenapa mereka jawab macam tu? Itulah syariat Nabi Yusuf pada masa tu. Syariat Nabi Yaqub pada masa tu. Syariat kita sekarang, siapa curi potong tangan. Ayat yang dibaca tadi, syariat kita sekarang, siapa curi potong tangan. Syariat pada zaman tu, siapa yang didapati mencuri, maka dia akan jadi milik orang barang yang hilang tu. Contoh, saya punya barang hilang. Kini cerita zaman Nabi Yaqub punya syariat. Barang saya hilang. Oh, didapati si Fulan bin Fulan curi barang saya. Ikut saksi, ikut bukti dia curi barang saya. Maka hukuman dia apa? Hukuman dia jadi hamba saya. Dia automatik jadi milik saya. Terpulanglah saya nak suruh dia kerja kat rumah saya, ataupun saya nak jual dia, boleh terpulang. Dia jadi milik saya. Itu maksud kadzalika najzi zalimin, macam itulah kami memberi balasan pada orang zalim. Maksudnya itulah syariat yang kami amalkan. Di tempat kami, siapa yang mencuri, dia akan jadi, setelah disabitkan bersalah, dia akan jadi milik kepada orang yang dia curi. Lepas tu mereka sepakat tu jawab ni. Perbincangan ni kita kata tak adalah ambil masa fikir. Nanti kami ambil masa fikir. Kami mesyuarat. Kami mesyuarat dulu. Macam mana nak buat supaya kalau orang tu mencuri macam mana? Tak, mereka terus jawab. Inilah yang diajar pada mereka oleh Nabi Yaqub. Mengikut syariat zaman tu. Kami amalkan kat negara kami, kat Kanaan. Siapa yang mencuri, tak ada potong tangan masa tu. Dia akan jadi milik kepada orang yang dia curi barang tersebut. Nampak? Ini maksud ayat ni. Seterusnya, satu ayat lagi. 76. Maka Bada'a mulalah dia Nabi Yusuf. Okey. Bi'awiyatihim, memeriksa barang-barang mereka. Memeriksa barang-barang mereka. Okey. Qabla, sebelum. Wi'ai, barang-barang. Wi'ai, barang saja. Aw'iyah tu plural. Aw'iyati, barang-barang. Wi'ai, singular, satu barang sahaja. Akhihi, saudaranya. Saudara kat sini Bunyamin lah. Okey, saudara kat sini Bunyamin. Summa, kemudian, istakhrajaha, dia mengeluarkannya. Dia Nabi Yusuf mengeluarkannya. Ni apa? Ni piala tadi. Min, daripada wi'ai, apa terjemah wi'ai? Barang. Wi'ai, barang. Akhihi, saudaranya. Bunyamin lah. Kadzalika, seperti itulah. Kidna, kami rancangkan. Okey. Terjemah kidna, kami rancangkan. Li Yusuf, bagi Yusuf. Teruskan ataupun terjemah dulu boleh? Tolong terjemahkan dia. Puan Isawani tolong terjemahkan boleh? Puan Isawani, ayat kita sekarang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mulalah dia, Nabi Yusuf, memeriksa barang-barang mereka sebelum barang saudaranya. Kemudian dia mengeluarkannya daripada barang saudaranya, seperti itulah kami rancangkan bagi Yusuf. Okey, terima kasih Puan Isawani. Jadi Nabi Yusuf pun
minta untuk periksa barang mereka satu persatu, satu persatu. Mereka pun tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa risau mengatakan, silakan, periksa sekarang. Maka mulalah Nabi Yusuf buka beg mereka satu-satu, cek. Setelah Nabi Yusuf buka, tak ada, Nabi Yusuf minta ampun pada Allah sebab telah tuduh mereka. Maksudnya buka satu beg tengok tak ada, dia minta maaf dia. Saya tuduh awak curi, minta ampun pada Allah, minta maaf pada awak sebab tuduh awak curi. Mereka kata okey, tak ada masalah. Dah cek 10 beg, tinggal satu beg je lagi. Beg Bunyamin tak cek. Guni Bunyamin tak cek lagi. Maka Nabi Yusuf kata, kalau kamu semua tak curi, dia ni pun kita tak curi jugalah. Dah 9 beg kami cek, 10 beg dah kami cek, 10 guni kami cek, tak ada pun barang ni. Dia ni, abang-abang dia tak curi, takkanlah dia mencuri. Nabi Yusuf kata. Abang dia kata apa? Tak boleh. Kami takkan puas hati, kami takkan setuju, kami takkan lega selagi kau tak cek beg dia. Oh, ni bagus ni cerita ni. Sebab tu buat filem jadi ni. Kami tak setuju, kami takkan puas hati, kami tak rela kalau kamu tak cek beg dia. Cek. Supaya kami semua balik dalam keadaan puas hati. Oh. Maka ketika mana Nabi Yusuf buka beg Bunyamin, Nabi Yusuf minta Nabi Yusuf minta staff dia buka beg Bunyamin, mereka mendapati ada piala tersebut dalam beg Bunyamin. Ketika mana Nabi Yusuf mengeluarkan piala tersebut daripada beg Bunyamin, merahlah muka abang-abang mereka kerana malu. Lalu mereka pun tengok Bunyamin dalam keadaan marah. Mereka mengatakan, kau telah conteng muka-muka kami, kau telah malukan kami, wahai anak Rahil. Main mok pula ni. Main mok, guna nama mok pula. Anak Rachel lah. Okey, kamu buat malu kami, wahai anak Rahil. Kamu ni memang semua bawa bala bencana pada kami. Okey. Maka Nabi Bunyamin jawab pada mereka. Bahkan kamulah yang semua bawa bencana pada anak-anak Rahil. Bahkan Bunyamin sempat jawab kat sini. Kamulah yang semua bawa bencana pada anak-anak Rahil. Dia marahlah, gaduh masa ni. Nampak? Ini jalan cerita dia. Jadi Nabi Yusuf tak bersalah lah sebab setiap kali dia buka beg seorang-seorang, dia tengok tak ada barang yang hilang tu, dia minta maaf. Minta maaf sebab tuduh kamu mencuri. Semoga Allah ampunkan saya. Semoga kamu maafkan saya. Maka abang dia pun tak tahu dia, Nabi Yusuf menjawab, okey tak apa, tak ada masalah. Tapi bila buka beg Bunyamin, tengok ada piala tersebut dalam beg Bunyamin. Okey, seterusnya. Tidak. Kerana adalah dia Nabi Yusuf, liya'khuza akan menangkap. Okey. Akhahu, saudaranya, iaitu Bunyamin lah. Akhahu, saudaranya Bunyamin. Fi, dalam, ataupun mengikut, dini undang-undang. Al-Malik, diraja. Al-Malik, diraja. Illa melainkan an bahawasanya yasha'a mengkehendaki Allahu oleh Allah narfa'u kami mengangkat darajatin darjat man siapa yang nasya'u kami mahu wa dan fauqa atas kulli setiap zi ilmin, orang yang mempunyai ilmu. Kat sini refer pada Nabi Yusuf. Tengok ayat kita tadi, ayat 68, Allah puji Nabi Yaqub, Allah kata zu ilmin, betul? Tengok ayat 68 tadi. Tuan Sofi tolong merahkan ayat 68 boleh? Tadi. Wa innahu ladzu ilmin. Tadi. Ayat 68. Boleh Tuan Sofi? Jadi zu ilmin ayat 68 tadi, Allah puji Nabi Yaqub. 68 Zat? 68 bahasa Arab dia. Ayat pertama kita hari ni lah maksud saya. Boleh kat skrin. Nampak kat skrin Zu ilmin tu. Ni.
Yes. Tu. Hilang. Ni, lazu ilmin wa innahu lazu ilmin. Jadi zu ilmin tadi Allah puji Nabi Yaqub. Sekarang zi ilmin ni Allah puji Nabi Yusuf pula, zi ilmin. Atas setiap yang punya ilmu. Boleh Tuan Zafi merahkan? Yes. Jadi yang 68 tadi, Allah puji Nabi Yaqub, zu ilmin. Sekarang ayat 76. Wa khaqa kulli zi ilmin. Ni Allah puji Nabi Yusuf pula. Atas setiap orang yang mengetahui, alim, ada yang lebih mengetahui. Kita terjemah alim, lebih mengetahui. Jadi alim kat sini siapa dia? Allah. Alim kat sini adalah Allah. Okey, tolong terjemahkan Ammar Faris. Boleh Ammar Faris, ayat terakhir kita Ammar Faris. Ayat ni ayat yang 76. makanan. Makanan, yes. Makanan. Sekejap, saya baca tu terjemahan tu lah. Boleh baca terjemahan tu, tak apa. Demikianlah kami menjadikan rancangan untuk Yusuf. Kan? Dia tidak akan mendapat mengambil saudara kandungnya mengikut undang-undang raja. Kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Dengan ilmu, kami tinggikan pangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Dan tiap-tiap orang yang berilmu ada lagi yang di atas yang lebih mengetahui. Okey, terima kasih Ahmad. Apa maksud ayat ni? Allah kata dalam ayat ni, kami telah buat plan untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada plan dia sendiri dan Allah ada plan untuk Nabi Yusuf. Apa plan Nabi Yusuf? Plan Nabi Yusuf macam ni. Nabi Yusuf punya plan, dia nak tangkap Bunyamin sebab mencuri lalu masuk penjara ikut undang-undang Mesir. Kena masuk penjara. Kena masuk penjara sebab dituduh mencuri piala diraja. Jadi lepas masuk penjara Mesir, Nabi Yusuf akan slotop. Nabi Yusuf akan berbicara dengan sang raja untuk pujuk raja lepaskan adik Bunyamin. Ini planning Nabi Yusuf. Ini perancangan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merancang dia punya step dia, tuduh dia mencuri. Lepas dia kena tangkap masuk penjara, lepas Bunyamin kena tangkap masuk penjara, aku akan jumpa raja, pujuk raja, lepaskan dia. Itu planning Nabi Yusuf. Tapi Allah punya plan lain pula. Allah punya planning lagi hebat. Apa dia Allah punya planning? Bunyamin tak perlu kena tangkap masuk penjara di raja. Itu maksud ayat ni. Tidaklah dia Yusuf perlu menangkap adiknya mengikut undang-undang diraja. Kecuali Allah nak yang lain. Apa yang Allah nak? Bunyamin tak perlu kena masuk penjara. Bunyamin tak perlu kena masuk penjara dahulu. Kerana apa? Sebab masa pekerja-pekerja Nabi Yusuf tanya abang-abang dia tadi, kalau orang tu mencuri macam mana? Abang dia sendiri apa? Siapa yang dalam beg dia ada barang tu, dia akan jadi milik owner piala tersebut. Siapa yang dalam beg dia, ni tak termasuk dalam perancangan Nabi Yusuf. Ayat 74 tadi, ayat 75 tadi. Kan? Ayat 75 tadi, apa jawapan abang-abang Nabi Yusuf tadi? Siapa yang ditemui dalam beg dia piala tersebut, dia akan jadi milik tuan barang tersebut. Ini bukan perancangan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mana tahu abang-abang dia jawab macam ni. Betul Allah kata, Nabi Yusuf rancang lain. Kami rancang lain. Apa perancangan Nabi Yusuf? Dia nak buat abang dia, adik dia Bunyamin kena masuk penjara dulu. Tapi kami punya perancangan, Allah kata kami punya perancangan, adik dia tak perlu masuk penjara. Terus ditahan di rumah Yusuf alaihissalam. Terus ditahan di pejabat Yusuf alaihissalam. Terus ditahan di istana Yusuf alaihissalam. Nampak? Kami mengangkat darjat siapa yang kami mahu. Maksudnya apa dia? Allah buat Bunyamin tak kena masuk penjara dahulu. Allah boleh je nak buat ikut kehendak Nabi Yusuf. Betul Allah kata, atas setiap orang yang tahu, ada lagi tahu. Nabi Yusuf dia rasa planning dia bagus dah. Nabi Yusuf rasa perancangan dia bagus dah. Tapi perancangan Allah lagi hebat. Apa kita nak dapat pengajaran daripada sini? Sesuatu perkara, kita kena ada perancangan. Okay, nanti aku nak buat gini. Aku nak ada hajat, aku ada keinginan. Jadi nak tunai hajat aku, nak tunai keinginan aku, nak tunaikan cita-cita aku, ni planning aku. Mula-mula gini, lepas tu gini, lepas tu gini, lepas tu gini. Kita mungkin ada 4 step atau 5 step untuk capai hajat kita. Baguslah, ada perancangan. Tapi kalau Allah nak, Allah boleh buat hajat kita tercapai tanpa melalui step kedua, tanpa melalui step ketiga. Lepas step pertama, pun Allah terus buat dapat, Allah terus anjakkan pada step keempat, step kelima. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Kadang-kadang kita rancang lain.
kita rancang masalah kita ni akan selesai lepas kita jumpa 3 orang. Aku ada masalah ni. Aku kena jumpa si fulan. Lepas selesai dengan si fulan, jumpa si fulan kedua. Lepas selesai dengan si fulan kedua, jumpa si fulan ketiga, barulah submit kat pejabat sekian. Oh, tu perancangan kita. Tapi tengok-tengok Allah nak mudahkan. Jumpa orang pertama, dia settlekan terus. Contoh. Berlaku tak dalam hidup kita? Berlaku dalam hidup kita. Kenapa? Kerana Allah nak beritahu perancangan setiap orang, dia rasa betul, dia rasa bagus perancangan dia kena sedar atas dia ada yang lagi mengetahui. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa dia? Allah permudahkan lagi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf rancang lain, di sisi Allah jadi lain. Baik, ayat 76 ni pengajaran untuk ustaz-ustaz juga. Pengajaran untuk ustaz-ustaz juga. Kita tak boleh rasa kita lah paling alim. Kita tak boleh rasa kita lah paling tahu. Kenapa? Kalau saya ceramah, audien akan datang 200 orang, 300 orang. Kalau si fulan tu ceramah, walaupun dia ada doktor kat depan, dia ada master degree PhD, dia ustaz hebat lah, mengajar universiti, tapi bila dia ceramah, audien yang datang 5-6 orang, tak pandai ceramah. Aku ustaz kampung, SPM pun tak ada, tapi bila aku ceramah, ramai orang mari datang. Jangan ada perasaan macam tu. Allah tak suka. Kerana apa Allah kata, setahu mana, sehebat mana pun pengetahuan kamu, setinggi mana pun pengetahuan kamu, kamu kena ingat ada lagi alim pada kamu. Kamu kena ingat ada lagi yang lebih alim pada kamu, ada lagi yang lebih mengetahui pada kamu. Nabi Musa, Allah tanya dia, siapa paling alim? Dia jawab saya. Memang masa tu dia Nabi, dia dapat Taurat daripada Allah. Memang logiklah jawapan dia. Allah tak suka. Walaupun betul dia alim, Allah tak suka. Allah hantar Nabi Khidir, terbiah Nabi Musa AS. Ni dalam bab ilmu agama, dalam bab duniawi pun sama. Mentang-mentang kita ni tukang masak masuk TV, semua dijemput masak kat TV3, masak kat TV1, masak kat Astro Oasis. Kita tukang masak terkenal lah. Kita tak boleh rasa kita lah yang paling pakar masak kat tempat ni. Ramai lagi orang pandai masak pada kita, cuma dia tak terkenal. Kita penceramah masuk TV, penceramah masuk radio, ceramah kat TV, ceramah kat radio. Jadi kita tak boleh rasa kita lah penceramah paling alim, paling tahu, sebab TV bagi kita semua, radio bagi kita semua. Tak boleh. Kerana apa? Allah sebut, atas setiap orang mengetahui, ada lagi yang tahu. Paling tinggi Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala, ramai lagi orang lagi alim pada kita. Okey, kadang-kadang orang yang alim tu mungkin dia tak buat kelas macam kita. Dia kerja food panda, grade food je. Tapi ilmu dia Masya Allah lagi tinggi pada kita. Dia hanya ngajar anak saudara dia, hanya ngajar kawan kerabat dia saja. Jadi tak nampaklah dia buat kelas. Contoh, ni sekadar contoh. Dan Allah nak pesan pada kita, perancangan kita rasa mengikut pengalaman dia, mengikut teori saya, mengikut pengalaman saya, kena buat macam ni. Tapi Allah punya ilmu lagi tinggi pada itu. Sama ada Allah nak susahkan apa kita rancang, boleh. Kita rancang 5 step nak capai kita punya target. 5 step nak capai kita punya cita-cita. Tapi tengok kena ada 10 step, 15 step baru dapat. Ataupun macam tadi lah, kita rancang 5 step nak capai kita punya cita-cita, hajat kita. Tapi Allah Ta'ala hanya perlukan 2 step saja nak tunaikan hajat kita. Inilah kehidupan dunia. Sama ada kita rancang untuk buat benda jahat ke, benda baik ke, semua tertakluk dengan kehendak Allah. Betul 2 ayat kita bincang, bukan 2 ayat lah. Ayat 68 tadi. Ayat 68 tadi, setelah Allah kata Nabi Yaakob ada ilmu, Allah kata kebanyakan manusia tak sedar yang ilmu Allah lagi tinggi. Ayat 68 tadi kan? Tengok ayat 68 kat skrin. Sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, Nabi Yaakob, kerana kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu. Kebanyakan manusia tak tahu. Kebanyakan manusia tak tahu. Sebanyak mana pun kita tahu, tetap kita kena anggap ilmu kita sedikit. Dan dalam surah ni juga, tolong baca dia poin zaman ni, muka surat 237 ayat 21. Sama juga, 237 ayat 21, surah Yusuf juga. Allah nak beritahu, mereka abang-abang Nabi Yusuf, merancang nak binasakan Nabi Yusuf. Tapi mereka tak tahu, perancangan Allah nak muliakan Nabi Yusuf. Orang nak jatuhkan kita, perancangan Allah nak naikkan kita. Tak ada orang boleh halang. Boleh poin zaman ni? Ayat 21. Itu ayat last kita lah malam ni insyaAllah. Ayat 21 ya, Ustaz? 21. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berkatalah orang yang membeli Yusuf kepada isterinya, berilah dia layanan yang sebaik-baiknya. Semoga dia berguna kepada kita atau kita jadikan dia anak. Demikianlah cara kami mengukuhkan kedudukan Yusuf di muka bumi dan kami mengajarkannya sebahagian daripada ilmu takbir, iaitu tafsir, mimpi.
Allah Maha Berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Terima kasih pengetahuan ni. Abang-abang dia rancang apa? Perancangan abang-abang dia nak binasakan dan aturkan Nabi Yusuf. Tapi perancangan Allah Ta'ala, dia akan jadi orang yang hebat. Kerja kat rumah orang kaya, dipenjarakan beberapa tahun, pop, jadi orang nombor 2 dalam istana, dalam negara Mesir. Itulah perancangan Allah Ta'ala. Inilah kehidupan kita. Kadang-kadang kita rancang lain, jadi lain. Kita nak anak kita jadi semua ustaz, ustazah, hantar sekolah agama, hantar pondok dan sebagainya. Tengok Allah punya perancangan, semua tak ada seorang pun terlibat dalam bidang agama. Semua kerja lain yang tak ada kaitan dengan agama. Tak apa, redha. Kita hantar anak kita belajar luar negara, ambil degree PhD dalam bab lain. Tiba-tiba dia minat belajar agama. Mula-mula dia belajar agama part-time kat luar negara tu. Balik-balik dia cakap pada mak ayah dia, dia dah jadi ustaz dekat. Ada berlaku macam tu. Jadi kita kata apa? Perancangan kita lain, perancangan Allah Ta'ala lain. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Terima kasih bagi masa malam ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah Ta'ala. Terima kasih semua, terima kasih Tuan Saufi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bisyafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum.